Zaman-zaman dulu, bila kita balik pun setiap minggu hari Sabtu, hari Jumaat hari Sabtu, bawalah anak berkemah di Keramat untuk dengar Ustaz Alias. Di zaman dulu, di mana tidak ada kemudahan seperti itu. Jadi hari ini nak dengar Ustaz Alias, tak payah datang ceramah. Kat sini pun ada streaming. Streaming. Ada. Ada, tak payah datang pun, tapi janganlah macam tu, ni kosong dewan. Jadi maknanya apa ni, hari ni tak susah dah. YouTube kan mana-mana dapat kita mendapat mendengar ceramah daripada mereka yang mereka yang berpengalaman. Jadi pengenalan lain, beliau adalah mantan dekan di Universiti dekan di Universiti Universiti Melayu Pengajian Islam, dan anak beliau pun mungkin sebaya dengan tuan-tuan. Dan sebut Ustaz Atif. Okay, banyak ya. Asim. Sebut tu panjang lah. Itulah. Itu sebab kita panggil hari ni Ustaz Alias sebagai orang tua kita untuk berkongsi pengalaman, untuk bersama-sama menurunkan ilmu pengalaman untuk kita pakai di masa depan. Ini dengan tidak lengah masa lagi, Ana menjemput yang berbahagia Ustaz Alias untuk bersama-sama berkongsi dengan kita ilmu-ilmu untuk bekalan hidup seterusnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala. Apunal Karim, urusi kita pada pagi ini, ikhwah dan akhwat sekalian, pasangan-pasangan yang alhamdulillah masih dalam mengayuh bahtera yang berbagai, merempuh berbagai ombak dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan antum dapat melari yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup fokus tak dia punya itu? Boleh? Cukup lampu Okay, alhamdulillah. Ana pada pagi ni insya-Allah hanya bercakap tentang rumah tangga, persediaan dan tuntutan dan sebagainya. InsyaAllah tak masuk dalam isu masalah-masalah ataupun maknanya cabaran-cabaran dalam maknanya melayari kehidupan rumah tangga. Cuma maknanya ana akan bercakap tentang bagaimana kita nak membentuk sebuah keluarga bahagia, dan antum tengah buat sekarang ini, dan seterusnya bagaimana kita, keluarga bahagia itu tak sangat macam mana kita nak membentuk keluarga Islam, lepas tu kita nak membentuk sebuah keluarga dakwah, insya-Allah. Macam mana kita nak memproses rumah tangga kita itu supaya dia menjadi sebuah rumah tangga dakwah. Itu yang kita nak sebutkan pada pagi ini. So alhamdulillah. Okey, next insya-Allah. Okey, di sini kita nampak maknanya apakah persediaan sebelum kahwin. Antum dah kahwin dah? Tak patutlah kau start balik Ustaz. Tak apa, insya-Allah. Kalau belum lagi, kena pick up betul-betul, selesaikan perkara ni. Kalau tak selesai lagi dah, ataupun berterusan untuk menyelesaikannya, insya-Allah. Ilmu, maknanya sebelum kita buat satu perkara, kita kena tahu benda tu dulu kan. Kau nak bawa kereta pun kau belajar dulu kan. Tak kira dapat lesen tak dapat lesen, tapi belajar bawa kereta, insya-Allah. Ana dekat setahun bawa kereta pun dapat lesen. Okey. Belanggar pula tu masa tak ada lesen tu. Terbayang lagi muka anak Cina langgar betul Ana. Okey, insya-Allah. Jadi ilmu maknanya kita perlu pada
berkaitan maknanya hal-hal yang misalnya hubungan berkaitan nikah, cerai, nafkah, hak, kewajipan dan juga tanggungjawab. So benda ni kena tahulah. Yang paling penting sekali maknanya di situ antum dah nikah dah, alhamdulillah. Cuma sekarang ni nak pergi lebih jauh lagi, antum kena pergi kepada isu-isu yang insya-Allah maknanya antum boleh memahami kadang-kadang yang berkaitan dengan cerai ni. Banyak orang yang kami selalu terima lah kan, datang telefon, kalau macam sini jatuh tak lagi talak, macam sini jatuh tak lagi talak. So sebab itu ingat satu saja nak ingatkan, hazluhu jiddun wa jidduhu jiddun. Ingat tu, don-donnya banyak. Hazluhu jiddun wa jidduhu jiddun. Gura-gura pun jatuh, main-main pun jatuh, sungguh-sungguh pun jatuh. Jadi sebab itu jangan main-main bab cerai. Bab cerai ni jangan main-main. Hazluhu jiddun jidduhu jiddun. Main-main pun jatuh, sungguh-sungguh pun jatuh. So itu ingat. Yang lain tu maknanya berkaitan dengan hak, kewajipan dan tanggungjawab. Kemudian berkaitan dengan pengurusan rumah tangga, komunikasi. Ini yang banyak. Ana pergi seluruh negara, ke mana-mana pun dalam bab isu keluarga ni, yang banyak berlaku cuit cerapitnya ialah bab komunikasi. Ada komunikasi breakdown. Dan ini akan dibincangkan oleh akhuna Ustaz insya-Allah. Dia akan ceritakan benda ni. Sebab ana sebelum pada itu ana dah minta dia supaya buat satu kertas kaji selidik apa yang dihadapi oleh pasangan-pasangan muda dekat Shah Alam. So mereka sudah dapat natijah-natijahnya, dan insya-Allah kamu akan bincang nanti benda ni. Antum akan bincangkan berdasarkan dapatan-dapatan daripada soal selidik yang dikemukakan. Ana pergi Johor macam tu juga. Isu yang paling ketara sekali yang menyebabkan tegang sikit dalam rumah tangga ni adalah isu komunikasi. Tak kenal isteri, tak kenal suami. Kau rasa kau dah kenal ke suami kau? Kau dah kenal ke isteri kau? Ana berpuluh tahun kahwin dengan ustazah, kami masuk daurah ataupun maknanya satu sesi ni rumah tangga macam ni kan. Kami disoal dia apa semuanya asing berasingan Akhirnya kami 3 soalan gagal. Yang lain semua okey. 3 soalan kami gagal. Sesudah berpuluh tahun kami berumah tangga, 3 soalan gagal. Apa soalannya? Itu rahsia. Ana jawab lain, ustazah jawab lain. Soalan yang sama. So di situ kami gagal. Yang lain semua tepat. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi kau ni kalau buat soalan macam tu, berapa agaknya betul, berapa yang salah? Soalan yang sama ditanya di antara 2 orang, akan dibuat lagi ataupun akan dibuat ke tak, Allah alam bisawab lah. So itu kami dah buat dulu. Anda dah ikuti, Pak Uti yang buat. Anda rasa kami pasangan yang tertua masa tu ikut kan? So anda suka benda macam ni berkaitan silang jantina. Ini juga kita kadang-kadang tak kenal siapa itu lelaki, kita tak kenal siapa itu perempuan. Daripada sudut cara dia berfikir, daripada feeling dia, perasaan dia, benda dia mudah suka, mudah benci apa semua kan. Saya tak kenal. Macam satu kes isteri dia mula mengandung, dia tak faham. Takkanlah pening macam ni, takkanlah pening. Yalah betul lah tu. Dia tak faham. Naik kereta dulu tak pernah bawa benda pening, ni benda tak ikut dia betul. Bangunan pusing lah bang. Apalah kau dulu tak ada macam. Dia tak tahu kau tu dah mengandung kan. Busuknya orang, busuknya abang ni. Dulu aku dia wangi sangat, apa sekarang busuk pula. Dia tak tahu. Orang perempuan dia dah tukar benda-benda macam ni kan. So ini benda-benda yang kadang-kadang kita rasa kita macam dah tahu dah, orang tak tahu lagi. So itu benda-benda yang sangat zahir. Selain daripada itu, benda yang tersimpan dalam ciri kewanitaan dan ciri kelelakian kan. Benda-benda macam tu kita tak kenal. So kena belajarlah. Lama kena belajar insya-Allah. Tengoklah, belajarlah insya-Allah. Rasulullah sampai maknanya Aisyah marah pun dia tahu. Aisyah marah. Kalau dia kata Ibrahim alaihissalam, itu maknanya dia marah. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu maknanya dia suka. Tanyalah masing-masing isteri kamu, maknanya antum faham tak? Kalau muka isteri macam ni dia marah, kalau dia sebut kalimah dia marah, ada tak? Ada. Kalau ada, alhamdulillah. Okey, insya-Allah So hubungan kelamin, anak terkejut badak, kalau tak terkejut merak pun. Satu orang dia kata lulus engineer dan sebagainya, sepasang datang rumah nak pakak-pakak mengaku salah, isteri menangis kata anak salah, suami menangis kata anak salah. So kalau kau dah tahu sama salah, kenapa kau datang mengadu kat anak lagi? Yang tu pergi mengadu kat ustazah, yang tu mengadu kat anak. Akhirnya anak terpaksa cari apa masalah dia orang. It's not easy. Bukan senang nak cari masalah bila orang datang pada kita semua mengaku salah, tapi dia orang ada krisis.
Apa hal yang buat? Anak sebagai orang tua terpaksa lah pergi merayap tak mana. Ini kan masalah kau, siji, loro, telu, papat sampai tak apa tak tahu bilang bahasa Jawa dah. Akhirnya jumpa. Ini kan masalah kau. Inilah kot ustaz. Alhamdulillah. Tok Romo dia tahulah kalau ini masalahnya. Dia tahulah apa ubat dia kan. Bagi ubat dapat alhamdulillah. Macam mana? Yes. Alhamdulillah. Ya. RM2.50. Pendidikan anak-anak. So, pendidikan anak-anak perlu. Kita kena faham pendidikan anak-anak macam mana. Anda ingat satu kes, satu orang yang tak peka masalah dengkur. Berdengkur, anak berdengkur. Oh, tidur dengkur. Anak dah besar dah. Dah masuk tingkatan berapa yang tak tahu, tapi dah besar. Selepas sunti dah lah, Kemudian dia cakap dengan doktor pakar, dia cerita kena terkeluar anak dia tidur dengkur. Orang tu kata, "Oi, anak kau tu bahaya tu." "You bahaya?" Dengkur pun bahaya ke? Boleh bahaya, boleh mati. Boleh menjejaskan dia punya minda, boleh menjejaskan dia punya kecergasan. So barulah bawa pergi jumpa doktor, tengok apa masalah anak dia, dan memang terus nampak masalah anak tu dalam hidung dia tu ada yang organ dia tu yang berlebihan ataupun dalam tu kan terpaksa dibuang. Kalau tak dibelah pun ataupun dimakan ubat. Kalau dia kecut, okey. Kalau tak kecut, kena bedah. So, alhamdulillah, qadar Allah, makan ubat dan beberapa bulan selesai masalah. Hilang dengkur, hilang apa? Tu barulah dia perasan punya anak dia ni memanglah di antara anak-anak dia inilah yang lemah. Punya because dengkur. Gigi. Selalu tak tengok anak gigi. Semuanya kan, dia selalu tengok dia cara. So, benda macam ni, benda yang detail-detail kecil-kecil. Saja jiddan walakin, tetapi maknanya dia akan kesan di impak dia besar pada budak kan. So itu kena kita ingatlah. Jadi pendidikan anak macam-macam psikologi berbagailah. So, insya-Allah masa bila dia pemerintahan diktator dia dan hukuman dia akan menangis. Betul tak? Ada jumpa ada lagi anak-anak yang pergi kedai. Hampir gulung-gulung begitu. Ada jumpa tak? Macam mana kau nak mengatasinya? Tak semua budak macam perangai macam tu ada yang lah ambil datang. Nasib kau lah kan. Okay. So itu maknanya persiapan kena ada lah. Sekarang kalau kau tak belajar lagi, bacalah. Sekarang internet banyak apa. Mana sekarang cukup mudah. Nak faham sawan terjun. Buka sawan terjun. Jumpalah sawan terjun apa dia kan. So insyaAllah. Atau boleh bahasa Inggeris lagi. Bahasa Jepun pun ada. Alhamdulillah. Fizikal. Fizikal nak kahwin kena betul lah. Banyak. Rupa diri kita macam mana? Macam mana rupa diri kita? Comel ke, handsome ke, bersih ke, atau pakaian dia ikut dah dia. Pakai apa? Seluar kedut 1,000 ke, pakai baju kedut 1,000 ke? Tahu kedut 1,000? Tak bosok. Angkat daripada Malaysia tu pakai. Iya ke? So, macam mana? Itu pun kena juga. Macam mana kita? Itu akan kita bawa sampai kepada kahwin. Rumah kita macam mana? Tandas kita macam mana? Keliling rumah kita macam mana? So, benda-benda macam ni, kita kena daripada awal lagi kita latih diri. Kalau tak, maknanya bila dah kahwin macam tu lah perangai. Kaki dia buta, tak nampak sampah. Sampah berselimpat, tak nampak. Sepatutnya kaki dia boleh rasa, boleh nampak. Terpijak pasir, terpijak. Ini apa? Kita cukup peka dengan benda-benda yang ini insyaAllah kan. So, kesihatan. Kena sihatlah, segar, bugar. InsyaAllah kan. Jangan berat sangat, jangan ringan sangat kan. Berat sangat susah nak jalan. Kurus sangat maknanya ringan sangat tiup pun jatuh. Tumbang lah kan. Macam mana nak jadi suami tiup pun tumbang kan. So insyaAllah. Sistem pemakanan, cara makan. Jangan ikut sedap lidah je kan. Burger lama muka menjadi muka burger kan. Nasi goreng muka nasi goreng. Lepas tu sekarang ni susah kan, banyak tak ada membantu rumah. Okey tak apalah, Maggi. Tak tahu kesan Maggi. Ajinomoto banyak. Sikit lagi gugur rambut. Anda pun gugur rambut dah. Padahal umur 70 kan. Okey. Pemakanan nak bagi sedap bubuh ajinomoto kan. Ajinomoto, sok ajinomoto kan. So, apa kan ganti ajinomoto supaya makan macam sedap macam ajinomoto juga. Campur tomato, hidup ke apa ke, campur bawang ke macam mana supaya jadi rasa tomato. Rasa maknanya apa? Rasa maknanya apa tu? Okey, insyaAllah kan. So itu maknanya kan. Allah tak tahu macam tu pun Ustaz. Okey tu. Okey, mental. Sedia nak kahwin. Ini bagi orang tak kahwin lagi kena siap mental lah. Apa dia? Persediaan untuk jadi suami isteri. Dia jauh beza. Dulu kita seorang bujang raja.
Lagu orang kata memang sedang jadi orang bujang. Balik tengah malam pun tak, pukul 2, pukul 3, pukul 10, pukul 4, tak kisah. Tapi sekarang kita dah jadi suami, bersedia untuk ingat di rumah 2 orang. Kan? Begitu isteri. Sekarang bukan. Dulu lagi. So pergaulan kita, cara kita bercakap dengan orang. Dulu kalau kita zaman anak dara kita, dengan siapa pun, ikutlah lantak kita cakap kan. Ada adab-adab Islam itu je. Tapi bila kita dah kahwin, banyak lagi benda kita kena jaga. Cara kita bertutur dengan orang, cara kita bergaul dengan orang, supaya tidak menjadi fitnah dan sebagainya. So begitu. Ya, persediaan jadi baba, mama. Nak jadi baba, nak jadi mama kan. Kena sedia. Jangan nanti macam satu kes, dah kahwin, kita nasihatkan dia nanti dulu, kau muda sangat lagi. Oh tak, dengan kahwin ni iman anak pun kuat lah, anak kamu dah belajar lah, dakwah anak kan zam ala kazam. So, alhamdulillah, kahwin, tak dengar cakap. Bila dah kahwin, mula isteri mengandung, telefon, boleh tak kuburkan anak ni? Astagfirullahalazim. Kau tak tahu ke bila kahwin dah akan dapat anak? Ngaji apa? Mana sains yang kau belajar kat sekolah menengah sampai tingkatan 5? Takkan itu pun tak tahu. Tapi sampai ke peringkat dia tidak bersedia. Bila tahu isteri dia dah muntah-muntah wek-wek dah, ada dapat anak. Jadi sebab itu dia tanya, boleh tak dalam peringkat ini? Apa sebab nak gugurkan? Anak kata no. Walaupun tidak direct dengan anak melalui satu orang, kalau dia tanya anak memang nak sembuh habis. Tapi dia melalui kan. So, sedialah. Kalau tak bersedia lagi, ada alat, ada caranya. Engkau tak dapat anak lagi, ada caranya. Okey. Nak berapa orang, nak macam mana kan? So, ikutlah. Tapi janganlah sampai macam tak nak tu, maknanya sampai bertahun-tahun, insya-Allah jadi mandul terus. Siapa yang belajar perubat ni doktor kat sini tak nak menagi depan orang yang celik kan? Menagi depan orang buta tak apalah. Menagi depan orang celik dia lebih tahu berdana lagi. So, sebab itu kena ada benda macam ni insya-Allah. Kena bersedia untuk jadi mama, jadi bapa kan. Dan kita tahu tanggungjawab itu. Okey, insya-Allah. Kesediaan maknanya apa tu? Beban kerja. Kita nak kerja, dakwah dan juga mana keluarga. Ingat, kalau dulu kita seorang, kerja dan kita. Now, kita kerja, dakwah, keluarga, anak. Macam mana nak settle down kan dia? Antum tak ada alasan. Kami dulu 6 ada, 10 anak, 12 anak, 13 anak. Satu orang, kawan saya di Kelantan, 13 anak, tak pakai pembantu rumah pun. Sekarang anak kami berdiri, anak dia 13 orang. Tak pakai pembantu rumah. Isteri kerja, suami kerja. Hebat. Tak ada masalah. Ada 6 orang tak? Tahu? 6 je. Sedih je 6 orang sedih. 6 je. Sebab oleh 10. 6 je. Kalau istilah kamu sekarang ni, anak dah 3 dah. Kami dulu baru 6. Baru 5. Kamu sekarang anak 3 dah lagi. Nampak kan berbeza cara jawab tu? Antara berapa anak? Anak baru 5. Anak baru 7. Ada berapa anak? Anak 3 dah lagi. 3 dah, kan 3 baru. Kan dia jauh. Totally different. Tak semua ikhwan kita pakai pembantu rumah. How dia? Maknanya kendalikan rumah dia. Macam mana? Tu kena belajar lah. Petua dia berihan. Bukan patuah, tua dia. Okay, insyaAllah kesediaan maknanya bertoleransi. Maknanya benda-benda macam ni juga. Sedang bertoleransi, menyesuaikan cara hidup sejajar dengan kemampuan wang berdikari. Anak, ini masalah kamu yang paling besar sekarang. Antum dulu, kebanyakannya, majoritinya, ayah-ayah antum alhamdulillah kalau tak kaya pun senang. Apa yang korang dapat, nak semua ada. Nak itu bagi, nak itu bagi, nak itu bagi. Semua dapat senang. Semuanya get ready. Kecuali lah beberapa orang sahaja. Minoriti kan. Yang majoritinya semua dapat. Jadi, bila kamu kahwin sekarang, ayah dah stop. Ayah dah tak kasih dah. Kau jalanlah sendiri kan. Malah ada ayah yang nak, kam, buat main ni. Kau duduk dengan aku pun bayar. Ada yang dah tahu. Ayah ada income 20,000. Ada mak dia income dalam 7-8,000. Tapi dia kata, Pak, kau duduk rumah aku, bayar sewa rumah. Bayar dia makan. Cucu tak nak jaga. Kau nak duduk sini, duduk.
Tapi kau selesaikan masalah kau. Allah zalimnya ayah 20,000 tak nak bagi. Tu hak dia. Dia nak kasih alhamdulillah. Dia tak bagi, Masya Allah. Anda go yourself. Nampak tu? Anda tahu ada orang 20,000 gaji ayah, anak 7,000 perempuan itu lebih gaji suami, isteri. Dia tak. Gaji dia, cik rumah kau duduk rumah kau. Bagi duduk makan. Berapa sebulan? Ramzian kata orang masa Arab. Maknanya ambil anu je lah, ambil saja ambil je lah. Bukan maknanya sewa rumah betul-betul kan, 1,000 kan bukan lah. So macam mana tak nak survive? So itu dia, jadi insyaAllah maknanya itu masalah antum. Jadi sekarang dia nak tengok isu yang besar pada antum ialah bagaimana antum nak turunkan standard life antum itu yang dulu semua senang kepada semua susah. Itu yang susah bagi ibu orang. Kami dulu memang susah. Anak dulu naik kereta, 4 anak tangga, anak naik naik kereta. Jadi bila anak bekerja, anak tahu berjimat. Anak-anak pun anak ajar berjimat. Kami pun ajar anak-anak berjimat. Antum tahu tak bahawa setengah daripada ikhwah kita ni yang didik anak dia keluar daripada universiti, ada duit 20,000. Ada 15,000, ada 20,000. Antum keluar daripada universiti, berapa duit antum ada? Biasiswa antar besar ke kecil? Kecil. Anak tak kata kecil. Kalau dia di Korea di mana tu boleh jadilah. Tapi kalau kat London tu sesetengah tahun tak ada kemungkinan lah. Tapi sekarang ni kaya, simpan. Kemana pergi duit tu? Oh, dakwah, alhamdulillah. Kamu simpan untuk akhirat. Tapi kalau dakwah pun tak, apa pun tak, mana pergi duit? Anda tahu ada orang, ada anak-anak ikhwah kita yang berhenti belajar, kerja, duit dah ada 20,000. Senang, tak ada masalah. Dia dah ada rumah, dia ada kereta, dia apa, dia kahwin. Campur lagi pendapatan suami, pendapatan isteri. So sekarang tak boleh dah lah kau kan? Dah lepas dah. Dah lopeh dah tu dah. Ayam dan lopeh dah. Habis dah. Tak ada apa dah. So now, kena buat balik. So macam mana antum nak sedia sekarang ni? Berdikari insyaAllah. Kewangan. Sumber keuangan kita. Macam mana? Apa sumber keuangan antum? Macam mana perancangan pengurusan keluarga antum? Ada satu kalimah yang anak bawa dalam hidup anak, berbelanja di bawah kemampuan. Anak tak berbelanja mengikut kemampuan. Banyak orang kata berbelanjalah ikut kemampuan. Anak tak. Anak berbelanja di bawah kemampuan. Kalau anak mampu belanja RM100, anak akan berbelanja 80 sen atau 90 sen. Anak akan simpan 10 sen. Itu style anak. Anak pernah tanya dalam surah anak, dulu-dulu kala lah, bukan sekarang-sekarang ni. Kalau ada sekarang ni maknanya ada surah anak yang dalam sini juga. Ustaz, kok rahsia kami ya? Tak ada. Anak tanya yang dulu-dulu, yang gaji 15,000 sebulan, 20,000 sebulan. Anak kata, Syekh, anta kalau syarikat anta buang anta sekarang, berapa bulan anta boleh survive dengan tak ada gaji? Anak terkejut, puak. Ada yang tak boleh hidup setahun, tak mampu hidup setahun, walaupun gaji dia 15,000 sebulan. Sesudah beberapa tahun dia kerja. So anda tanya lagi, apa masalah, macam mana anda nak menghadapi hidup anda setelah pencen dan keluar daripada syarikat, anak masih di sekolah rendah, anak masih sekolah menengah dan ada kat universiti. Macam mana anda nak survive? Simpanan anda banyak mana? Melengung je. Anak kata, anak lebih baik pada anda, walaupun gaji anak tak sampai separuh pada gaji anda. Campur gaji anak dengan gaji isteri anak tak sampai separuh gaji anda lagi. Tapi anda lebih boleh survive hidup lebih lama daripada anda. Because apa? Anda dulu berbelanja di bawah kemampuan. Cakap tu terang kawan-kawan. Pergi pasar kita tak tengoklah ikan senangin, ikan bawal, ikan apa tu yang ikan tenggiri tak tengoklah kawan-kawan. Anak tak bagilah makan deterjen. Tak tengok. Bukan makan, minum tak bagi deterjen, tak bagi. Masa itu bukan ada anti Israel lagi, tapi anti fulus, anti boros. Cucu sekarang makan, cucu sekarang minum. So kadang-kadang terpaksa lihat, boleh lah Manggolasi, kena bawa lah.
Cucu buka, "Lah Siti, tak ada bangkulasi lah." Jadi kesian cucu sekarang pun dah pencen kan. Alhamdulillah tak ada masalah. Alhamdulillah bangkulasi. Cucu nak. Dulu anak-anak tak. Tak ada KFC, tak ada maknanya ayam apa Kentucky Fried Chicken, tak ada lah. No, tak main lah. Apa yang ada? Goreng chicken. Beli kat pasar seko, beli tepung dia tu, jom goreng, makan kau suruh. Oh, untal kan. Tak payah menggigit jari. Tak payah menjilat jari. Because dia cukup kenyang, cukup banyak, harganya murah. Sebab anak-anak pun seronok kan sama-sama ya goreng, buat goreng sama-sama buat dia. Dia suka. Satu sekali komunikasi keluarga. Kami dulu anak secara peribadi memang makan kedai memang macam kata pantang tu taklah. Tapi kalau sepanjang mana berpuluh 40 tahun berumah tangga dengan ustazah, barangkali kalau bilang 200 kali pun tak ada. Sepanjang 40 tahun berumah tangga, tak ada 200 kali makan kedai. Rumah. Kalau makan pun makanan kedai, beli bawa balik rumah makan. Tak. Utamanya makanan kedai ni tak ikut cita rasa kita, tak sihat, masin, manis dan bukan ikut kawalan kita. So, Ana memang tak adalah. Kebetulan kami kalau dulu ustaz ni memang tak makan kedai. Tok guru tak makan kedai. So, sebab itu gitulah barangkali anak pun. So, perancangan ekonomi rumah tangga macam mana? Macam mana tu nak buat? Okey, laju-laju. InsyaAllah. Okey. So, ini maknanya antum kena bersedia lah. Macam mana persediaan mental antum untuk maknanya mana dah? Nah. Okey, orang tak masuk ni tadi ya. Dia pergi lebih jauh. Tak apalah, ni tak payah dah. Kau dah keluarga dah. Apa hal ni? Apa hal? Bos sama dia. Okay. Ni dia. Okay. Okay. Okey, hak dan kewajipan dalam keluarga. Ini maknanya secara simple, secara senang je lah. Hak isteri, maknanya mahar itu dah lepas dah. Nafkah, makan, minum, pakai, tempat tinggal mengikut kemampuan suami. Basic is tanggungjawab nafkah sepenuhnya suami, bukan isteri. Oh, sedap kata ustaz, kami boleh simpan duit lah, kata isteri. Betul? Kalau sanggup makan rumput, boleh lah. Tahu cerita rumput? Ada satu anak kaya, dia ni orang Pulau Pinang. Orang kaya besar, dia kahwin orang miskin. So suami dia bawa balik apa? Kucai. Tahu kucai tak? Sayur kucai, bawa dengan toge tau. Cik tak biasa makan rumput. Cik biasa makan buah tambah. Dia masa makan ikan bawal je dia makan. Itu kepala koman lah ikan bawal kan. Rumput tak biasa makan. So sebab itu kenapa kau kahwin orang miskin? So nafkah mengikut suami. So itu asas. Cumanya dalam dunia sekarang ni, kalau nak makan maknanya ikut suami saja, ikut suami lah. Berapa yang ada lah. Kalau cicah garam tunjuk on, tunjuk lah, itu dah lauk kan. Sambal dua mata, tumbuk dada dengan garam. Itulah kemampuan suami. Makanlah. Kalau tak makan tak nak, jangan kahwin dengan dia. Macam tadi lah, kenapa kahwin dengan orang yang boleh beli rumput je? So this, kalau tak, di situlah kongsi-kong bersama dan sebagainya, insyaAllah kan. So di situ je. Jadi maksud anak kat sini, itu basic, mengikut kemampuan suami. Lepas tu kita nak share, itu cerita lain. Komunikasi yang baik. So ini pun satu juga. Ini nanti akan dibincangkan oleh ustaz kita, insyaAllah tak panjang-panjang kat sini. So insyaAllah maknanya dalam konteks mana ni, dalam konteks yang ni, banyak hadis-hadis yang meminta kita supaya bersikap baik terhadap isteri. Suami yang banyak ditunjuk sebab dia yang menjadi maknanya apa ni? Sorry ya tuan. Ini kena ambil ni. Halo, Assalamualaikum ya. Anak
Call balik lah ada tengah-tengah bagi talk insyaAllah. Okey, insyaAllah. Ya, selamat. Okey, jadi banyak di sana nusus daripada Quran dan juga hadis yang meminta kita menjaga komunikasi. Yang paling ditujukan ialah kepada suami, sebab dia yang menjadi ketua keluarga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi ketua keluarga adalah lelaki. Jadi dia yang sepatutnya memulakan komunikasi ini sebenarnya. Tapi dalam satu situasi yang suami tak berapa peka masalah macam ini, isteri kenalah juga maknanya membantu untuk mewujudkan satu komunikasi yang baik. Arahan-arahan banyak diberikan kepada suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Yang terbaik daripada kamu ialah yang terbaik kepada isteri dia. Aku yang terbaik kepada isteri dia. Macam mana yang terbaik isteri dia? Antum tengok hubungan Rasulullah. Dia bergurau, dia lawan lari dengan Rasulullah, dengan Aisyah. Banyak kenakalan tu banyak kita nampak. Sebab itu anak pernah dalam surah anak tanya, ada orang boleh senyum dah tu. Anak-anak surah anak pernah tanya, kau pernah tak tengok isteri tengah masak di dapur pergi pernah tak buat? No, belum. Ahmad kata, Ustaz, anak pun tak tanya dia orang soalan macam tu. Ustaz dah tanya dah. Apa salah? Apa lagi sembunyi di antara kita suami isteri kemesraan? Nothing. So sebab itu hidup tu seronok. Walaupun di dapur, walaupun sambil mencuci kain, menggosok baju, semua the life is semuanya nikmat di situ belaka. Nampak tak? Tak sebenarnya kita pergi tidur hotel 6 bintang baru dapat kemesraan. No. Kita duduk kat rumah yang dapur 4 segi sini. Tolong sudah ada. Banyak benda kita buat. You sendiri yang mengatur macam mana komunikasi itu. Kita sendiri. So itu dia insyaAllah Ini benda yang kita kena buat Okay. So didikan agama. So ini juga maknanya kita ingat dan benda-benda yang kita perlu maknanya pelajari dan ataupun kena persediaan. Dan seterusnya kepuasan seks. So ini juga banyak kadang-kadang orang tak faham. Anak-anak kadang-kadang pelik. Orang yang kerti sains ni apa ni, dia tak faham benda macam ni sebab dia tak pernah baca. Warak sangat. Buku-buku mengenai hubungan lelaki perempuan ni tak boleh baca. Kalau baca nanti rasanya guilty, tak warak. Lele. Rasulullah dengan sahabat, ulama-ulama dulu, dia tulis dalam kitab sampai cara bersetubuh pun dia sebut dalam kitab. So, what? Tapi secara ilmiah, secara ilmu. Anak pelik maknanya orang berkelahi sebab dia tak tahu isteri dia tidak puas. Tak mendapat kepuasan seksual. Dia tak, tu kami beranak tu. Kita pekah kata, seorang yang tertuduh berzina kena tengok dulu. Kalau dia hamil, belum tentu lagi hamil itu menunjukkan dia berzina. Sebab apa? Sebab dia kata hamil itu law sabbal maniyu fi farjiha wa hamalat. Ini bukan maknanya sabit tuduhan zina. Sebab boleh. Sebab mani kalau dituangkan ke dalam faraj perempuan dan dengan itu dia mengandung, apakah dia katakan dia berzina? Tak, maknanya walaupun tidak berlaku secara jasad, secara zahir, mengandung boleh berlaku. Apatah lagi berlaku secara mengandung. Isu mengandung, isu melahirkan anak itu tidak menandakan maknanya isteri dia mendapat kepuasan seksual. So, ada kadang-kadang ya Allah, kau lah macam mana lah, waraknya dah sampai kena macam ni, kau tak tahu. Jangan jadi macam itulah. Campur dalam bab seksual. Campur kan. Hadis Rasulullah ke mana? Ridal mar'ati fi farjiha. Kerelaan seorang isteri adalah pada kepuasan seksual. Mak, jelas kan? Malu apa? Anak tak malu, anta tak malu, anak malu. Hadis setubuh isteri sedekah, hadis juga. So, what? Apa yang dimalukan? Tapi cakap bukan cakap maknanya main-main cakap tak. Kita cakap seriously isu ini insya-Allah kan. Ada lain banyak lagi. Bila-bila lah adil jika berpoligami itu. Ini tu saya baca poligami lagi lah. Melenting dalam satu dewan ni, lompat. Biar dulu. Hak suami kewajipan isteri. Ini lompat juga lagi. Mana ni? Anak rasa tadi dia melompat lah. Okey.
Betul lah. Okey. Syiruna. Okey. Okey, insya-Allah. Terus. Okey. Hak suami, kewajipan isteri. Ya, ditaati, insya-Allah. Banyak mengatakan maknanya hal-hal yang berkaitan dengan hak suami, kewajipan isteri. Misalnya dalam ditaati dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Maknanya isteri kena taat suami dalam perkara bukan maksiat. Seterusnya maknanya hadis-hadis banyak ya. Penuhi keperluan seks. Sama juga macam tadi kan. Nisa'ukum harthul lakum. Jadi mana sang isteri pun kena tahu macam mana nak memuaskan keperluan seksual suami dia. Cuma ingat, jangan jadi bodoh, jangan jadi gila. Jangan jadi tak tahu. Sekarang ni manusia antum tengok dalam berjalan aja dekat jalan raya tu, tengoklah dekat-dekat persimpangan-persimpangan tu. Spring lah, apalah. Ini jangan buat. Gila punya kerja. Faham? Inilah orang aliran sains. Susah betul nak cakap. 2 kali 24 baru dia tahu. Cindy tak tahu sikit abu. Antum berjalan, jumpa maknanya kat jalan-jalan kat tiang-tiang lampu tu, tiang apa tu, aku jumpa kat situ. Ubat kuat, spring. Ini untuk lelaki. Hadza karutun. Kepuasan seksual bukan bergantung kepada lamanya, bukan bergantung kepada apanya, dia bergantung kepada sejauh mana antum climax serentak. Itu dia. How you can do it? Macam mana antum boleh buat kepuasan seks itu antum mencapai kemuncak serentak? Macam mana nak buat? Belajarlah. Carilah jalan sendiri. Anak tak malu sebab benda ni. Sebab itu hari-hari. Macam makan nasi juga, betul tak? Malu ke cakap? Anak tak malu. Rasulullah pun tak malu sebut. Dan itu masalah. Itu masalah. Anda tak malu sebut. Umur dah 70 banyak tak malu. So itu dia insyaAllah. Jadi hal macam ini kena salinglah. Suami isteri harus saling memahami isu-isu macam ini. Lebih-lebih lagi yang baru-baru kahwin, dalam masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, anak cukup bimbang benda ni kalau tak dipahami benar-benar. Kalau dah lama sikit tu, dah dapat seorang anak, dia lain sikit. Dia dah makin pandai, makin apa dan sebagainya kan. So, itu mencarilah macam mana teknik-teknik yang antum sendiri bikin, insyaAllah. Seterusnya, isteri tidak boleh mengkhianati suami. Biasalah tu didik anak-anak dia dan sebagainya. Benarkan berpoligami. Kena benarkan hak dia. Cuma suami nak berpoligami pun sukatlah budi kita dulu sebelum buat satu benda. Ana selalu kata kepada para suami, kalau kau nak kahwin, anak tak ada masalah. Itu hak kau kan, hak suami. Tapi cuma kau fikir, banyak duit? Alhamdulillah banyak duit. So sekarang bagi dua dulu duit tu. Harta pencarian. Separuh untuk isteri, separuh untuk suami. Selepas pada tu kau fikirlah, kau layak kahwin ke kau nak kahwin. Macam mana nak kahwin? Ingat dulu sama, tonggeng langgang sama dengan isteri yang pertama dulu untuk membina kekayaan ini. Nampak tak? So bila dah senang sekarang, kau mudah-mudahan nak kahwin. Bagi dua dulu. Yes. Itu pun bagi Ana satu benda yang susah juga nak buat. Ana dimarahi oleh tua ataupun tak senang dengan Ana bila Ana sebut benda ni. Tetapi Alhamdulillah, apa yang Ana sebut 10 tahun lalu, sekarang ni sudah jadi undang-undang. Maknanya sudah jadi undang-undang. Sekarang ni siapa suami yang nak beristeri dua, dia kena buat pembahagian harta pencarian dulu. Sesudah dibahagi baru boleh kahwin. Itu sedang dibuat. Dr. Najibah salah seorang daripada yang menggubal itu, yang buat. Itu Datin Siti Zulaikha, insya-Allah So, seterusnya alhamdulillah, hak anak-anak kewajipan dia apa? Ini hak anak-anak, layan ibu masa mengandung. Maknanya kita kena layan ibu semasa mengandung. Maknanya semasa mengandung, ini doktor tahu sangatlah macam mana keadaan dia berubah berapa banyak, fizikal dia berubah banyak, selera makan dia berubah, banyak yang berubah. Sebab itu kena layan isteri semasa macam ni. Janganlah setengah tu dia kena tak pernah makan kedai, macam mana kata-kata tak pernah makan kedai semuanya. Jadi maknanya isteri dah sangat dah berjalan pun gini dah, nak makan juga lagi. Buat ni, saya nak makan ni, awak kena buat. Ya Allah, pilihlah masa yang nak selera kita tu. Betul lah, ansurlah dalam situasi yang isteri begitu punya tenat bawa anak kita dalam kandungan dia. Tolonglah. Anak kalau nak cerita, tak apalah, rahsia peribadi untuk kebaikan bersama. Anak kalau salah mengandung, memang anak jaga betul.
Sampailah dia bersalin. Semasa bersalin dalam pantang, memang pantang sungguh. Ana jaga dia, siap pagi, siap sarapan, belum pergi kerja. Siap dah dulu mana ada mesin kain, mana ada mesin sental, tai yang apa tu yang hitam tu sental, gosok buang. Sebelum tak reti sangat kan, lepas tu kerja, bubuh apa? Bubuh tisu. Dulu mana ada yang pakai buang, dia tak ada. Bubuh tisu dekat buntut dia tu, barulah pakai dulu apa dia, napkin dah. Napkin. Sebelum tu nappy. Yang buat daripada tu. Bertingkat-tingkat sampailah sekarang ni alhamdulillah pakai buang. Senangnya isteri sekarang kan. Senangnya suami sekarang. Duit je 30 sen buang, 50 sen buang. Betul tak? Betul tak? Satu lapis pakai buang pun. Tak payah sidai. Kami dulu pagi-pagi lagi pukul 4 bangun dah. Cuci dulu napkin tu, bersih, sidai dulu, semua lagi. Masak, siap masak, tak di atas meja. Ini abang nak pergi dah ni, pergi. Baru pergi kerja. Balik ke? Masak lagi. So, kalau boleh nak suap isteri. Sebab dia dalam pantang sungguh. Nak jaga kesihatan dia. Kalau dia sakit, saya yang sakit. So, tak nak dia sakit. Alhamdulillah, mungkin takdir Allah Ta'ala dapat isteri yang tak sakit. Paling-paling apa? Sakit gigi. Kepala itulah Ustazah. Rezeki anak lah. Jadi kita bantu. Saat-saatnya lepas pada itu, lainlah cerita dia kan. Ini masa itulah dia teruk. Suruh isteri masak tu lagi. Masa itu tak sedap. Abang nak makan ni lah yang kalau maaf. Masa lagi kan lah. Masa itu sepatutnya beli kedai lah kan. Hak ibu apa kewajipan anak-anak. So beri keadilan apa ni? Asalnya kau baik benda biasalah. So pendidikan ni lah, keadilan. Kalau kita ramai anak, kalau 13, macam mana nak buat anak-anak ni semua kan? Hak ibu apa kewajipan anak-anak. Ini korang dah sekarang ni bapa-bapa kita dah dewasa, dah masuk dalam alam tua kan? Alam senja. Macam anak ni lah 70 tahun So hak ibu apa dia? Ditaati, dihormati, tidak diderhakai. Jangan terking dengan apa dia. Cari benda yang tidak menyakitkan hati dia, insya-Allah. Jauhi. Elak. Layan baik. Tidak dikasari, tidak disakit jiwanya kan. Nafkah jika dimemerlukan. Kalau dia dah perlu apa-apa bagilah. Kalau dia tak perlu, tak payahlah kan. Dikahwinkan jika dia memerlukan. Ini ramai. Orang perempuan nombor satu sekali. Kalau ayah dia meninggal, mak nak kahwin, memang tak bagi ibunya. Pasal mak nak kahwin, bagi dia kahwin. Ayah nak kahwin, bagi dia kahwin. Jangan tak bagi dia. Anak mak anak meninggal awal, 49 tahun umur dah meninggal. Tak kena nak suruh ayah lama-lama tak kahwin. Nak kahwin aja. Cuma dia mungkin nasib kita lah kan. Bila dah kahwin tu dapat mak tiri yang bawang putih bawang merah kan. Nasib lah nak buat macam mana kan. Tapi ayah kita kan. So bantu dia apa semua kan. Dia senang. Kita tak dapat jaga dia, makanan dia, pakai dia, kuda sunyi tak. So kalau dia perlu kahwin, kahwinkan. Jangan tak kahwinkan dia. Sunyi tau. Sunyi orang yang tak ada suami, tak ada isteri, itu duduk seseorang. So mungkin dia nak kahwin kan. Kalau dia tak nak, tak apalah kan. Kalau dia nak, itu ceritanya kan. So doakan dia masih hidup dan selepas meninggal. Itu maknanya biasa kita buat lah. So insyaAllah. So bila jodoh, atau dah berjodoh belaka dah, tak payahlah. So sebenarnya isunya wanita boleh pilih bakal suami. Ini dalam masyarakat Melayu dia anggap benda ni ganjil kan. Dia kata pergi cari timba. Tak ada masalah dalam bab Islam pergi cari timba ke timba cari perigi ke, tak kisah, sama-sama je. Malah bagi anda maknanya perempuan dia berhak untuk pilih suami dia. Sebab dia tak berhak cerai. Suami berhak cerai. Dia kata tak nak, bye-bye, ma'assalamah. Dia bagi sebiji kan. Tapi isteri nak tak nak, itulah suami dia. Buruk ke apa ke, itulah suami dia kan. Dia nak ceraikan suami dia, boleh, tak ada masalah. Bawa mahkamah dan sebagainya, dia bukan mudah kan. So sebab itu isteri wanita lagi berhak untuk pilih suami dia, insyaAllah kan. Pilih mengikut tuntutan dakwah. Maknanya kalau kita nak memilih, ialah pilihan utama kita ikhwah akhwat sefikrah lah, aktivis berlawan berwibawa dan kepimpinan dan sebagainya lah. Kamu dah kahwin dah, payah ni kan. Okay, insyaAllah. Baru masuk.
keluarga dakwah. Jadi semua kita semula kalau kita jadi keluarga doa muntalak berledak pengkalan berledak pada kebangkitan ummah, industri, penjana para doa. Inilah yang kita nak rumah kita. Semua kita nak rumah kita jadi macam ini. Daripada dulu, kini dan selamanya kita nak inilah keluarga kita. Keluarga yang maknanya keluarga doa. Dia ni merupakan muntalak, titik pelancaran kepada kebangkitan ummah itu sendiri. Dan disitulah maknanya industri penjana para doa. Insan soleh muslih yang kita nak. Dari situlah anak-anak kita ni lah kita nak. Sebab itu bila ikhwah tanya nak, apa Ustaz KPI? Sebuah keluarga yang maknanya kita katakan dia telah berjaya dakwah sebagai keluarga dakwah. Anak kata salah satu dari KPI-nya berapa anak dia 05, berapa anak dia 04, berapa anak dia 03, berapa anak dia 00, berapa anak dia dot je kan. Anak saya itulah dia punya KPI dia. So, how antum nak jadikan anak-anak antum yang kecil-kecil tu yang nak kia-kia sekarang ini, kami macam itulah juga. Kita bercakap dia naik atas stage, dia program yang dah apa-apa, kita malu kat bawah nak ambil dan cerita kan. Perangai budak-budak kan, mana boleh kontrol. Dia naik atas stage tu macam-macam dia buat, dia menari lah dia. Luar nak siapa tu? Macam-macam kita tanggung lah tu. Ini anak ni sudah jadi doa. Macam mana nak buat? So, itu kita nak dia jadi doa. Sebab itu industri. Rumah kita tu industri untuk melahirkan para doa seperti ini insyaAllah. Okey. Ciri keluarga doa macam mana sebenarnya? Ini boleh buat belakang lah, tapi anak ambil yang macam ni maknanya. Anak kata rumah itu sebenarnya mestilah dia itu bersifat rumah keluarga Islam. Macam mana keluarga Islam kita nak? Ciri-ciri keluarga Islam macam mana kita nak? Pertama sekali dia Rabbani lah. Apa maksud Rabbani? Antum dah masak, dah mahir dah. Rabbani ni daripada mula kita kenal dakwah, dah kita bercakap bab Rabbani. Maknanya the whole apa dalam rumah kita tu apa dikatakan? Mesra syariah. Mesra syariah. Semuanya. Perhiasannya apa semuanya. Mesra syariah. Pergaulannya apa semuanya. Mesra syariah. Mesra agama Allah Ta'ala. Tak ada yang bercanggah dengan agama Allah Ta'ala. Kan? Pergaulan, hiburan, perhiasan. Apa juga yang dalam rumah kita tu adalah maknanya apa tu mesra dakwah, mesra Islam insya-Allah. Melaksanakan rukun keluarga bahagia. Maknanya kita nak jadi keluarga dakwah ni, keluarga kita kena bahagia dulu tau. Kena sukses, kena seronok, kena senang. Kalau dalam rumah tu berasap je, macam mana nak keluar? Sebab itu orang dulu dia pernah kata, macam mana kau nak suruh tu pergi perang di medan, dia kata. Dalam rumah dia pun tak berjaya perang. Macam mana? Memang betul pun. Jadi sebab itu kita selesai rumah tangga kita dulu. Okey, mana kita kita kata dalam kadar yang sepatutnya lah. Nak sukses, nak hebat semuanya susah kan. Tapi sekadarnya. Mana kita kata sekadar yang diperlukan, kita kata rumah kita sukses. Jadi macam mana? Sakinah, tenang. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang tenang. Hubungannya, perhiasannya, kedudukannya, apa semuanya tenang. Suami balik rumah, dia tenang. Isteri balik rumah, tenang. Taklah balik rumah, ya Allah. Di luar dah lah, ya Allah kan. Ya Allah, teruknya banyaknya kerja ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lepas tu, tak habis kat pejabat, bawa balik lagi kerja kat rumah. Aduh, ini terlalu sekali counter lah misalnya kan. Counter. Siapa sini counter keluar kat tangan sikit? Si ada, Alhamdulillah. Okay, sakinah, tenang. Mawaddah, kasih sayang. Nak membina kasih sayang ni pun bukannya mudah. Kasih sayang itu maknanya bila ta'aruf jelas, tidak ada di sana soal-soal, maknanya rahmah itu dibuktikan oleh rahmah itu sendiri. Apa dia? Rahmah ni maknanya kita tolerate, memahami pasangan kita, bertolak ansur dengan pasangan kita. Sebab itu wajib tanggungjawab keluarga tu jangan tulis kat dinding tu. Atau ni kewajipan suami, ini kewajipan. Abang tak tengok ke nampak tu? Yang kau tak tengok tu, matilah kau orang. Sampai bila pun kau tak dapat rumah tangga yang selesa, tenang dan sebagainya. Itu asas dia. Yang lebihnya rahmah, mawaddah, kasih. Apa mana kasih? Cinta. Apa mana cinta? Wow, balik nanti buka dewan. Buku dewan bahasa. Buka dewan bahasa. Apa kau nampak?
Cinta itu mengandungi unsur-unsur apa dia? Pengorbanan, bimbang, kasih, rindu, asyik, masyuk. Asyik. Kalau anda tak asyik dengan isteri anda, memang tak patut. Kalau isteri tidak asyik dengan suami dia, memang tak patut. Kalau suami tak rindu pada isteri dia, memang tak patut. Saya sayang awak. Seminggu, Assalamualaikum, apa rindu? Tak rindu pun. Allah, terduduk isteri kan. Apa pembuktian kepada sayang? Apa pembuktian kepada cinta? Pengorbanan. Apa makna pengorbanan? Salah satu daripada pengorbanan ialah kita memberikan segala yang terbaik kepada orang yang kita kasihi. Anda teringat satu ungkapan bahasa Arab. Dia kata apa? Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang kasih cinta kepada satu benda, sayang pada satu benda, dia lebih banyak mengingatinya. Banyak ingat. Macamlah orang baru beli motor Sega ataupun baru beli maknanya apa tu Nissan Almera. Nissan Almera baru beli semalam apa? Tidur malam tu ingat apa benda. Balik-balik oh kilat. 2-3 bulan tu dia kilat kereta dia, masya-Allah kan. Lepas pada tu dia sayang tak? Kalau kita dah buruk, dia tak sayang dah kan. Tapi boleh ke kita buat suami kita dah buruk tak sayang kau? Boleh ke kita buat isteri kau dah buruk dah aku tak sayang dah? Boleh ke? Sebenarnya ikhwah-akhwat nak cerita, makin lama makin sayang. Hubungan kita semakin tua semakin intim. Anak nak cerita ni lagi. Semakin tua semakin intim. Dan kadang-kadang kita menangis sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah pengorbanan isteri. Dan dengan itu kita rasa kita tak mampu hidup bersendirian. Kita tak mampu hidup tanpa dia. Itu baru betul. Kalau dulu yang masa gewang-gewang tu, saya tak boleh kecuali dengan kau semua tu. Itu cinta Hindustan ni lah. Film Hindustan kan. Tapi bila kita dah makin senior, makin hubungan kita makin intim, malah hubungan kelamin pun kita tak ada gangguan, tak ada gangguan. Kita dulu balik kepada zaman kita dulu. Alhamdulillah. So, di situ kenikmatan hidup itu insya-Allah kan. Jadi sebab itu maknanya dalam konteks ini kita ada di sana kasih sayang itu dipupuk, dibelai, dihidupkan. Sebenarnya semakin kita lama semakin kita kasih sayang. Because apa? Kita tahu setiap kita pasangan kita saling berkorban, saling memberikan kepuasan kepada pihak yang lain. Kita ada kekurangan, alhamdulillah. Isteri kita ada kekurangan, suami kita ada. Mana ada manusia sempurna dalam dunia ini? Kalau kita tengok keluarga Rasulullah tu, macam-macam ada kan? Kan sampai dalam Quran pun Allah Ta'ala bagi amaran kan? Bagi amaran. Kamu nak mana pilih? Nak pilih Rasulullah dan Allah Ta'ala ataupun nak pilih ni? Kalau kamu bilang, aku gantikan isteri-isteri lebih baik pada dua lagi. Sabar. Itu maknanya ada benda. Bukan semua orang ada benda. Manusia tetap manusia, bukan maksum. Nampak tak? Para Rasul saja maksum. Selain daripada Rasul tidak maksum. So ada benda. Kita bukan tak dengar cerita satu orang sahabat yang nak pergi mengadu kepada Umar bin Aziz tu, Umar Khattab tak salah ni. Umar Khattab kan? Pergi mengadu. Bini dia meletir je, tak tahan. Dia nak pergi mengadu kepada Umar bin Khattab. Sampai tengah jalan, dengar bini Umar pun meletir juga. Umar pun balik lah, tak ya. So, kalau dah isteri Umar kena letih, kita ni memang padan lah 40 kali letih kan. Dengar je lah. Tapi janganlah pula ini modal pada isteri pula. Susah kata dia letih, aku nak letih kau. Letih lah. So, ini yang antum kena ingat lah. So, insyaAllah maknanya di situ mawaddah tu. Dan juga maknanya rahmah. Dan kalau antum balik kepada pengertian cinta, kasih sayang, ini pengorbanan. Pengorbanan, timbang rasa, memuaskan pihak yang lain. Awak jangan fikir apa yang dia bagi pada awak. Anda fikir apa yang anda bagi pada isteri anda, pada pasangan anda. Itulah dia, baru kita damai, nampak tak? Ini kata, saya je letih, saya je kata isteri. Lalu dia kata, aku je. Cuba kita tengok apa isteri buat, apa isteri kasih kat kita. Anda nak tanya korang, jawab dalam hati masing-masing. Selepas menyetubuhi isteri, siapa di antara kamu yang cium pipi isteri terima kasih? Ada sebut tak? Tanya diri masing-masing. Tak usah jawab kat sini. Ada dah orang tua dah. Ada boleh cakap apa? Sebagai panduan kepada tu. Ada tak?
terima kasih. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, berterima kasihlah. Kalau dia tak bagi, macam mana? Isteri macam tu juga, samalah, imbal balik. So kalau kamu fikir yang itu pun dah cukup dah. Cukup dah. Keperluan kita isteri kita bagi. Keperluan kita suami kita kasih. Itu pun kalau kita fikir sudah cukup kita memberikan kasih sayang kita kepada pasangan kita. Why kita nak bergaduh pilih benda yang buruk-buruk yang ada pada suami pada isteri kita, sedangkan yang banyak baik tu berlambak. Kalau nak marah sangat dengan isteri, ambil pen, ambil kertas. Buruk isteri aku, baik isteri aku. Tulis. Sampai ke bawah. Kita kacang yang paling panjang 9 minit. Anda yakin boleh cok 10 jari, kau akan jumpa bahawa khidmat isteri atau khidmat suami paling maknanya baik dari kita, yang terbaik. Yang buruk tu sikit je. Why you ungkit yang buruk pada yang baik yang banyak? Toleritlah, sabarlah dan sebagainya kan. So ini dia benda insyaAllah kan. Okey, so insyaAllah maknanya mengamalkan prinsip-prinsip mana Islam, adil, kebebasan, persamaan, musyawarah, ta'awun, tahaluf, tafahum dan takaful. Ini arkan usrah lah. So maknanya memanglah tu dalam rumah kan ada kerjasama, kan ada persepahaman. Nak sepahaman di antara suami isteri ni, kau ni tengah belajar lagi tau. Tengah belajar lagi, tafahum nak memahami isteri. Baru 10 tahun. Dah kenal betul-betul ke pasangan kamu ni sebenarnya? Cubalah belajar balik. Kenali pasangan masing-masing ni insyaAllah kan. So belajar. Boleh tak sampai satu masa mana tengah-tengah berkelahi, stop. Berhenti dulu bang. Berhenti dulu yang. Boleh tak buat macam tu? Ataupun kita masih angkat tinggi, aku angkat. Ini anak pesan pada ikhwah. Pada ikhwah lah. Kalau isteri tengah hot, naik panas tu, ambil kunci kereta, keluar. Pergi tadi geng, makan teh tarik. Teh tarik rendah, capati rendah. Duduk, makan dulu. Tenang-tenang baru balik rumah. Tak boleh. Kecuali kau tahan. Macam satu kes kat kampung anak dah tengok. Suami ni, dia memang tahan semua. Isteri dia marah, ambil kayu api tau. Kat kampung ambil kayu api kan. Dia tahan. Ada tengok tu. Masa zaman kita muda-muda dulu. Dia tahan je. Kecil Allah turunnya. Letih isteri tu, letih. Dia pukul tu letih lah. Minta maaf bang. Mudah tak? Mudah si suami tu, dia tak jawab, dia tak berkelahi, dia tak apa, kau pukul lah. Kalau kau mati kan, alhamdulillah kan. Ada masalah. Selesai dia masalah dia kan. Tapi bila sampai satu peringkat, isteri dia pun dah rasa letih. Lepas tu dia rasa dia pun dah melampau, buat ada tu. Minta maaf bang. Alhamdulillah. Kan bagus. Kalau tahan lah. Kalau tak tahan, ambil motor, ambil kereta, pergi tarik insyaAllah dulu. Cari lagi. InsyaAllah. Okey. Membentuk keluarga dua ni. How? Macam mana kita nak bentuk keluarga dua ni? Ada 7-8 perkara yang berkaitan di sini. Pastikan keluarga sentiasa bahagia. Macam tadilah. Pelihara adab susila Islam. Penuhi keluarga pengaruhi keluarga mengamalkan Islam. Amalkan maknanya prinsip hafal. Jajarkan keluarga dengan dakwah. Bentuk fikiran pewaris. Hidupkan suasana dakwah. Kita akan cuba tengok satu-satu. Pastikan keluarga kita bahagia. What is bahagia? Apa itu bahagia? Kalau anda tanya ni, tak usah tengok apa yang anda buat ni, tanya makna bahagia. 10 orang anda tanya, 10 jawapan anda dapat. Mana duit banyak lah, macam-macam. Tapi anda punya definisi inilah dia. Antum nak tengok bagi anda keluarga bahagia itu adalah keluarga yang ahlinya mengecap kemuncak kepuasan hasil maknanya kehidupan berkeluarga. Kita tanya anak-anak dalam keluarga tu, dia rasa puas hati. Berkadarlah kan. Nak puas hati 100% memang susah kan. Mana ada, tak jumpa dalam dunia ni yang 100%. Mana kan, tak ada. Mana dalam kadarnya, kita tanya anak, macam mana? Alhamdulillah okey. Puas hati kan? Alhamdulillah, setakat ni okey. Tanya isteri, macam mana? Dia kata alhamdulillah puas hati. Itu juga suami kan. Dalam semua aspek. Pergaulannya, hubungan seksualnya, apa-apa semuanya, dia rasa puas hati dengan apa yang ada dalam keluarga. Tak maknanya macam mana keluarga tu. Allah, akulah. Dia mula akulah. Ada tu.
ada yang tak selesa dalam keluarga dia. So, begitu insya-Allah, mana kita harap keluarga kita dalam kadarnya dia adalah keluarga yang memberikan kepuasan kepada ahli keluarga itu, anak, suami dan isteri, insya-Allah kan. Hasil daripada kehidupan berkeluarga itu sendiri, layanan apa semuanya lah. So, ini yang kita maksudkan dalam kebahagiaan rumah tangga itu sendiri, insya-Allah kan. Okey. Jadi cara nak membentuk keluarga bahagia itu bukan sekarang lah. Itu banyak lagi benda-bendanya macam mana kita nak buat dalam bentuk untuk kita membentuk sebuah keluarga yang bahagia itu, insya-Allah kan. Di antara lain misalnya selalu memberikan hadiah, komunikasi yang baik semuanya kan. Jelas tentang komunikasi. So itu anak kata tadi, dalam bab komunikasi ni kita kena sangat peka tengok pasangan kita. Terutama sekali pasangan yang rasa dia tak selesa, dia nak marah. Dan ada di antara kita ni, dia tak nampak tau tak? Dia simpan sekali meletup, habis. Jadi kita pasangan kena faham. Anak nak bawa satu contoh. Seorang kawan anak, dia ni lecturer kat universiti. Lecturer kat universiti. Dia ni tengok isteri dia okey je. Okey, tak pernah apa, tak pernah ngadu, tak pernah apa. So dia relax lah, tak pernah relax. Rupanya isteri ni menanggung. Dalam diri dia menanggung, dan dia orang yang jenis tak terbuka. Tak menceritakan apa yang dia tanggung. So dia tanggung juga. Sampai satu peringkat apa berlaku. Kau tahu, dia sembahyang tahajud tengah malam. Kebetulan kisah ni kat Ombak. Ini kisah betul ni, bukan main-main punya kisah. Kisah benar. Dia tahajud tengah malam, dia dah masuk dalam isu murung, kemurungan kan. Bila sebut doktor dia faham lah, bila sebut isu kemurungan tu dia faham kan. Murung, dia keluar daripada rumah dia, berjalan tu sampai tengah jalan nak balik ke Kelantan tu, nak jalan besar. Dia yang tengah sekarang tengah sibuk kan. Dia jalan, qadarullah, hujan turun. Hujan turun dengan lebatnya, barulah dia sadar dia sudah ada di tengah jalan. Bingung. Balik rumah. Bila kita tahu cerita ni, kita beritahu pada suami dia, macam mana kau layan isteri kau? Kau faham tak? Tahu tak bahawa isteri kau ada masalah? Dia kata okey je. Okey lah, kau nampak okey, tapi kau tak pernah belajar siapa isteri kau. Kau tak pernah belajar apa yang dia tanggung sekarang. Dan isteri kau ni perangai dia tak meluahkan benda yang dia tanggung. So dia perak. Sekarang dah meletus. Dan kau tahu tak bahawa isteri kau sekarang ni adalah sudah sampai pada peringkat kemurungan. Barulah menyesal badak, menyesal habis. Barulah maknanya cuba perbetulkan. Dan begitulah. Dan malam nasib dia, isteri dia ni meninggal lebih awal. Alhamdulillah. Tapi maknanya ada nak cerita kes meninggal tu cerita lain lah. Tapi nak ceritanya, ada di antara kita ni tidak peka terhadap pasangan dia. Maybe suami, maybe isteri. Tapi yang nak sebut tadi tu suami lah kan. So kita kena peka keadaan isteri kita. Tanya selalu, awak ni senyum-senyum, dia senyum betul ke? Apa senyum apa ni? Senyum betul ke? Senyum apa ya? Ni lah. Kena perhatikan, kena terus terang, kena maknanya tuntas, telus. Apa lagi yang kau tak teluskan? Dalam hidup kita ni, kita dia dah kan. Tak ada dalam lain. So sebab itu maknanya dalam bab ni maknanya anda rasa terus maknanya wujudkan. Itu rumah bahagialah. Kemudian seterusnya, pelihara adab susila Islam. So ini biasalah ya. Berarwah, Allahu Akbar. Bermarwah. Jatuh M-nya ya. Macam mana? Benda ni bukan tulis mula ni. Ini copy paste. Apa berarwah? Jadi dulu-dulu pun berarwah lah. Bermarwah. Beraurah, sorry. Beraurah. Mana rumah kita tak ada aurah. Bukan kita penghuni rumah saja berarwah, beraurah. Bukan kita saja. Rumah kita pun. Apa maksud rumah beraurah ini? Apa yang ada di dalam tidak dapat dilihat daripada luar. Ini bertentangan dengan konsep perhiasan rumah kita sekarang ini kan. Sekarang ni kan rumah kita cermin, daripada luar pun nampak apa yang dalam. Segala perhiasan itu nak tunjuk ke orang semua. Azala yasihu abadan. Kena beraurah, tutup aurat rumah kita tu. So segala-galanya lah. Kalau boleh macam mana kita adab-adab kita di situ, insya-Allah. Okey. Memelihara karamah, kemuliaan, memelihara nama baik. Jadi sebab itu
Daripada sekarang ini, kita sebagai suami, sebagai isteri kena jaga karawah rumah tangga kita. Macam mana nak jaganya? Ini akan berlaku daripada pergaulan. Ya, pergaulan. Dengan terutama sekali silang jantina. Pergaulan silang jantina. Lebih-lebih lagi kita orang dakwah. Maknanya sikit silap dalam pergaulan kita, itu sudah menjadi cacat pada kita. Terutama sekali dalam tempat kerja. Di kiri kanan kita orang-orang yang tidak faham adab. Anda nak cerita pada korang, Anda jadi Dean Faculty, ya. Dean Faculty ni dia buat perancangan keuangan, banyaklah mana seremoni dan sebagainya kan. So bila kita buat perancangan keuangan setahun sekali ataupun maknanya melihat dan semua ni, di situ akan berlaut semua orang ada kat situ. Macam-macam ada. So pergaulan macam-macam. Kadang-kadang bila kita berbual tu, dia sama-sama dia tempiah pun sampai. Faham? Punya dekat cakap tu tempiah sampai. Jadi bila dengan kita dia nak buat tempiah sampai juga. Kita kosan belakang, dia kau lagi. Dia kosan belakang. Alhamdulillah, orang nak faham pun nak jawabkan dia kan. Duduk. Dekan Fakulti Syariah, Dekan Fakulti Pergigian. Ini perempuan, ini lelaki. Anak aku duduk kat dia. Duduk, dia duduk. Bila dia sembang, dia, Ustaz, pop lagi kepala. Nampak tak? Orang lain tengok. Yang datang dengan kita tu macam-macam ada kan. Orang lain tengok. Ustaz Nias tu, boleh ketika dia bercakap dengan dekan fakulti pergigian tu, kepala bentuk pun tak ada kisah. Oh, apa macam tu? Salah. Oh, dia tu pemimpin jin. Oh, Ustaz Jin apa tu? Selama habis. Dia ungkit habis. So, jaga. Semua kita kena jaga. Jadi benda-benda macam ni lah. Itu maruah. Maruah kita ataupun maknanya karamah kita, kemuliaan keluarga kita kena jaga. Begitu juga akhwat, sembang dengan orang dekat apa ni di pejabatan kita, sembang-sembang, dia orang ni bersembang atas belakang palang semuanya. Tak faham apa ni belakang palang. Benda-benda yang dia buat tu elok, cantik mula-mulanya kan. Cantik lepas tu habis. Apa cerita penjudan? Kau tak mengumpat, kau tak cerita masalah seks, kau tak cerita masalah apa. Itulah yang berlaku di pejabat. Lepas tu politinking dan sebagainya. Inilah yang akan berlaku. So sebab itu kita duduk di pejabat tu kena jaga benda ni semuanya. Lelaki perempuan. Ana minta maaf. Ada satu kes, nurse sama nurse sembang. Dia kata doktor gini. Doktor yang mana? Alah, kata kau tak faham, tu doktor comel yang gatal tu. Doktor handsome yang gatal tu. Bayangkan kalau hantar doktor, dia nurse hantar kata, alah, kau tak kenal tu doktor yang handsome yang gatal tu. Dan katakan orang itu orang ahli ikram. Macam mana agak? Katakanlah doktor tu doktor ahli ikram. What happened? Apa yang sudah berlaku di situ? Orang tak akan mudah kata doktor handsome gatal itu, melainkan dia memang handsome, melainkan memang dia gatal. Dan orang tidak akan tahu perangai dia gatal. Orang kata dia gatal, memang itu sudah jadi trademark dia. Macam mana dealing dia dengan nurse? Macam mana dealing dia dengan nurse? Apa kalimah-kalimah yang dia sebut? Kalau tidak, takkan lekat gelaran itu pada dia. Oh, Ustaz, betul kan ini? Betul. Dah ada berlaku. Cumanya di kalangan kita ke tak ke, anda tak nak sebutlah. Tapi itu sudah berlaku. Nurse kat bawah-bawah ni, dia kata, itulah doktor mana? Doktor itulah yang handsome, yang gatal tu. Bayangkan kalau ahli ikram. Bayangkan kalau Ustaz Lias, dia kata, Ustaz yang gatal tu lah. Alamak, terungnya lah kan. So, the whole kalimat yang keluar daripada mulut kita, cara kita bergaul dengan orang, so, itu adalah karamah kita dalam maruah kita, insyaAllah kan. So, jagalah. Jadi sebab itu pasangan-pasangan muda, benda ni dengan korang masih lagi, insyaAllah, akhwat, anda nak bagi pesan, suami kau ni laku.
Suami Antuna ini laku. Memang orang nak sangat. Ana nak cerita pada Antuna kat sini, salah seorang daripada kita yang selalu bisnes, apa satu pramugari telah buat pada dia. Kebetulan satu masa tu dia duduk, kebetulan tak ada orang, bisnes kelas kan. Tak ada, betulan nasib dia itu. Dia Nas berhati dah dia ni. Setiap kali dia berjalan, dia akan cakap pada Nas ni, kalau sampai waktu solat kan, gerak saya nak solat. Biasa berpesan macam ni. Jadi Nas ni dah tahu dah. Nas dah, pramugari dia tahu. Pramugari ni dah tahu. So apa dia buat? Sampai satu masa, inilah peluang aku. Dia pergi duduk depan hamba Allah ni, dia letak tangan dia atas perut kawan tu. Dia kata, "Cik, ambillah saya jadi isteri tuan. Isteri kedua pun tak apa, isteri ketiga pun tak apa, isteri keempat pun tak apa, asal saya jadi isteri. Saya tak nak apa-apa, saya nak jadi isteri je." Kelantar Faizal kena tertutup bunyi bisa kan. Wah, lakunya suami-suami antum ini. So pelihara mereka, jaga baik-baik. So maknanya, maksud anak, kalau laku, lagilah kita kena jaga akhlak kita, kena jaga perangai kita, kena jaga macam mana interaksi kita dengan orang. Kita da'i, bukan orang biasa. Tutur kata kita, cari semuanya diperhatikan di orang kan. So sebab itu maknanya adab dan budaya Islam kita kena jaga dengan baik. Pergaulan, perhiasan kita jangan melampau sangat. Baju pun tak gosok, ala masam, punya tak nak pakai minyak wangi. Kononnya apa? Tak boleh orang perempuan pakai minyak wangi, tak boleh busuk pun tak apalah. Tak boleh melawak, pakai baju kodok-kodok pun tak apalah. Mojo Yuna buat kain tudung tak bertentu arah. Jadi sebab itu leader macam mana pun tak apa, sebab tak kemas. Sebab apa Yuna ada kan. Alhamdulillah Yuna. Jazakallah khairan. Maksudnya nak jagalah kekemasan kita. Rupa diri ada tak sini? Ada pun. Rupa diri kita. Kena jaga rupa diri. Jangan selekit, tentu arah aja. Dan jangan lebih-lebih sangat pula. So ini semuanya maruah kita, nampak tak? Jagalah. Maknanya ada setiap satu tu ada tempat dia, ada benda yang kita kena buat. So sebab itu kena jaga. Rupa diri kena jaga, insyaAllah. Banyak lagi benda-benda lain yang kita kena ambil perhatian. Okey, insyaAllah. Pengaruhi keluarga, amalkan ajaran Islam. Ini dia memang jelas lah. Mendorong keluarga kita menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Dorong keluarga kita. Alhamdulillah keluarga kita yang anak-anak kita itu kita memang dah satu kewajipan. Tapi keluarga kita sekeliling, kalau boleh sampai pada ipor 2 kita kan. Mendorong keluarga menerima dan maknanya menggabungkan diri ke dalam amal dakwah. Seboleh mungkin, maknanya sekurang-kurangnya dia tidak menjadi penentang dakwah. Itu paling kurang lah. Kalaupun tidak kita dapat, dia orang yang memahami dakwah kita dan terus maknanya menggotai dan menjadi aktivis dakwah kita, insyaAllah kan. Kemudian menghormati fikrah harakat Islamiah. Dan boleh, kalau boleh kita nak ajak, bawa mereka supaya menghormati fikrah-fikrah maknanya harakat kita, insyaAllah. Ini maknanya benda yang kita kena buat apabila kita berkahwin, insyaAllah. Amalkan prinsip al-afaf. Ini satu lagi. Lebih kurang tadi jugalah Afaf, elak diri daripada melakukan yang haram, syubhat, tidak menjatuhkan maruah. Kata Sufyan, amarana Rasulullah SAW bersolat wal afaf. Rasulullah ajak kami dengan solat dan afaf. Ana nak menasihat ini awal-awal kepada antum lelaki, dan sikit-sikit juga perempuan, isteri dalam rumah tangga kita ni, goncangan yang agak lebih besar masa ni belum lagi. Antum ni rasa dindong-dindong ni belum lagi akhwat belum lagi. Kalau ada susah, dia 40 ke 45-50. Itu satu time yang paling kritikal. Ada setengah tu 35 dah mula dah. Sebab apa? Time itu isteri tengah dalam satu situasi yang cukup tenang. Anak sedang membesar. Anak perlukan perhatian. Yang besar dah remaja, yang kecil baru baru lahir dan sebagainya.
Yang kendong, yang dukung. Kalau macam kami dulu, yang susu botol, yang susu mak, apa kan ni? Setahun seorang. Anak dulu setahun seorang. Muncul tak awal tahun seorang, akhir tahun seorang? Sekolah. Tak berlaku lah macam tu. Tapi sepupu anak dia 2 orang masuk kelas 1 tahun. Pasal hujung tahun 1, awal tahun 1. Nishan? So dalam situasi macam ini, isteri sudah tidak dapat mampu melayan suami sebaiknya seperti yang dia buat dulu. Nampak tak? Anak nak tekan kamu daripada ikhwala. Isteri sibuk. Dia penat. Dia bekerja. Anak lagi, rumah lagi. Sejauh mana pula suami tu tolong dia memperhiaskan rumah, menjaga kebersihan. Tolong. Ada tak di antara kamu ni yang sampai satu peringkat tolong, maknanya ayat bagi isteri? Ada tak sampai satu masa? Kadang-kadang. Dan janganlah pula Allah ustaz kata macam tu. Oh, masuk apa dia? Nah, begitu. Ada masanya tuntutan, dakwah tuntutan kerja tu. Pada terpaksa kita buat. Ana biasalah kalau rumah Ana tu dulu, rumah besar sikit. Rumah macam pattern rumah sekarang juga, tapi di lorong keramat dalam. Lorong keramat ujung. Kalau darah rumah Ana tu 2-30 orang akhwat kat depan tu, Ana seorang yang masak kat belakang. Masaklah, makanlah apa-apa makan ke, ikan kembung ke, masak kari ke apa ke, tapi yang penting makan. Sedap insya-Allah kan. Tak mungkinlah anak sulung, bila anak sulung tu dia tahu semua buat. Jaga anak dia tahu, jaga budak dia tahu, buang lampin dia tahu, masak dia tahu, semua dia tahu kan. So butuhlah kalau anak sulung yang jenis macam tu kan. Tapi ada anak sulung yang tak tahu apa pun. Makan je kan. Okey. So apa yang anak nak sebut kat sini, dalam situasi seperti ini, afaf ini ialah di pergaulan kita. Dan disitulah maknanya satu peringkat isteri sudah tidak mampu lagi memberi layan cukup seperti yang dulu. Jadi sebab itu di pejabat pula suami ini sudah sampai kepada satu peringkat bos, pengarah, timbalan pengarah, orang yang berkuasa alhamdulillah kan. Di bawah dia sudah ada ramai yang berdahi-dahi licin itu kan, yang rapat-rapat. Dan dia tengok bos ni sangat baik, masya-Allah lah. Memang solat lah apa, dia nampak bagus, mempunyai akhlak comel lah. So tak kisahlah asalkan dapat jadi suami ni. Nombor 2 pun tak apa, nombor 3 pun tak apa. Bukan semestinya bersyarat. Dia memang nak sungguh. Sebab dia memang dia nak akhlak itu. Dan kita pula nak. Itu yang comel lah. Tapi yang menggatal pun ada juga. Anak cakap terang-terang. Sebab anak yang menanggung semuanya. Bila dah datang situ, isteri datanglah. Ustaz, suami anak. Orang pejabat pun datang. Ustaz, dia tu kat pejabat dah jadi teruk. Orang kata, itu kau orang jim. Itu kau orang ikhram. Dakwah, tapi dia tak pilih morat. Apa hal? Ini semuanya kadang-kadang akibat daripada layanan di rumah yang tak berapa sempurna. Because tanggungjawab tu berat. Anak-anak yang sudah remaja, yang bawah lagi. Kita dapat anak ni, zuriat ni, sampailah umur 40, 45 dapat lagi kan? Pula dapat. Kecuali dalam blok. So, this yang menjadi masalah kepada keluarga kita. Anak banyak dapat kes. Di pejabat, orang mengadu, kata, ikhwah kita gatal, ngorat, main Tok Chan dengan orang. Orang kenapa main Tok Chan? Cuma dia. Bila nak tanya terus terang, dia kata isteri anak tak layan lah, apalah, puasan saya anak tak ni lah. Lepas tu masak pula tak sedap. Tu badan tu yang ada, yang tayar spare kiri kanan tu apa hal. Ni kan sini ada tayar spare, sini ada spare. Itu siapa masak? Bukan isteri kau yang masak. Ajalah buat dalil lah macam-macam lah. Ada yang isteri anak tu berat sangat, ada yang kata nipis sangat. Oh, 10 tahun aku dulu. Kenapa sekarang baru dapat tahu nipis? Kenapa sekarang baru tahu berat? Inilah syaitan, inilah di godaan kita dalam peringkat perkawinan. Ikhwah, akhwat, jaga benda ni. Kamu ikhlaslah dengan pasangan kamu. Ini anak curahkan dalam pengalaman anak. Anak letih dengan benda macam ini. Anak letih dengan akhlak ikhwah kita yang aktif tapi banyak ramai bodoh. Bodoh ustaz. Mereka bukan mereka. Bukan kita di sini saja, di mana-mana. Sebab dai ini adalah manusia. Aksaruhum bala'an al-anbiya.
Orang yang paling banyak menerima ujian ialah para anbiya. Tsummal ladzina la yalunahum. Kemudian yang berikutnya nanti kepada doa. Paling banyak ujian. Allahu Akbar. Anda kalau ingat kat universiti tu, ya? Belajar dia masuk balik macam bau melekat dalam bilik kita, macam bidadari. Punya wangi. Itu ada di universiti, student perempuan masuk buka. Buat memang ada penyedang kan. Supaya orang nampak apa berlaku. Itu pun berlaku berbagai bentuk. Cuma kita lah kena jaga diri kita. Anak tahu banyak lah cerita ni. Anak tahu banyak. Sampai kadang-kadang isteri tak tahu apa-apa, pergi kebetulan pergi tutup Allah. Balik dah mula berlalu. Sebab itu kena jaga ikhwah. Kalau dalam dealing dengan perempuan tu, kalau boleh buka pintu, jangan tutup. Ini fitnah. Satu kes, biasalah anak sebagai lecturer, ya, calon PhD dekat anak, calon master dekat anak, setiap minggu berjumpa, setiap bulan jumpa, banyak cakap semua kan, tanya. Tengok hidung dia, tengok telinga dia, tengok apa dia. Sehari, 2 hari, 3 hari, tak apa lagi. Dah bertahun-tahun, 3 tahun saya buat PhD. 3 tahun saya PhD. Lu datang semua. Hak di rumah dah tak apa layan. Yang ni pandai pula. Jagalah. Akhirnya terguling je. Kalau tak jaga betul-betul. So anak nak cerita benda ni pada tuan, orang melalui benda ni semua. Anak sebagai orang tua tempat rujukan, tempat orang mengadu benda-benda macam ni kan. Jagalah. Fahamilah benda-benda macam ni, berawaslah. Jangan guru sangat lah. Nanti aku balik pula. Jadi murung pula kan. Okey. Sikit lagi tak banyak dah. Okey. Apa? Jadi jajalkan keluarga dengan dakwah. Maknanya apa kehidupan kita dalam rumah tu kena kita jajalkan dengan keluarga kita. Kehidupan rumah tu apa-apa juga samakan dengan dakwah kita. Kalau dakwah tu miskinlah rumah kita sepatutnya kan. So itu, tapi kalau kita tengok rumah kita masya-Allah kayanya tapi dakwah kita Allah miskinnya kan. Ya. Apa istilah dulu saya yang Mas selalu sebut dulu, tak ingat dah lagi. Kita nak menjaga supaya ikhwah kita menjadi millionaire, kita menjadi millionaire dan jemaah kita menjadi millionaire. Faham? Tak faham. Millionaire. Faham kan? Ikhwah kita millionaire, jemaah kita millionaire. Okey, insya-Allah ya. So kalau kita gagal menjajalkan rumah tangga kita dengan dakwah, maka disitulah kegagalan kita insya-Allah. Okey, terus. Okey, membentuk fikrah pewaris. So itu dia. Macam tadi lah. Kalau tanya KPI, macam mana keluarga doa yang berjaya bagi anak, tengok berapa anak dia jadi 05, 04, 03, 02, 04 ataupun memang caca barbar. Tapi caca barbar ni memang tak ada pula kan. So itu dia. So sebab itu maknanya kita mesti maknanya wariskan dakwah kepada anak-anak kita. Jadi sebab itu bentuk fikrah pewaris melalui penuah dengan adalah isu-isu macam ni, bukan isu lain. Anak-anak dia faham. Setengah ikhwah kita, anak dia kata, ayah aku tu dia kata, cakap macam pas dengan kau. Siapa kawan-kawan yang kau? Boleh ke bawa suami kau, isteri kau ni jumpa pas dengan kau, mak saudara kau jumpa kan dengan kawan bapa, kawan mama. Kalau tak sesuai, you fikirlah. So sebab itu anak-anak kita maknanya memang daripada awal lagi dia sudah letak dalam kepala dia apa yang dia nak kahwin, siapa yang suami dia, siapa yang isteri dia, orangnya sama satu sen dengan ayah dia dengan mama dia. So itu senang membuatkan kita tidak gaduh lagi dah. Anak kita morat dan tuara lah, menantu dia kan letihnya aku nengok kan, tak adalah alhamdulillah. Malah kadang-kadang menjadi susah pula. Kerana tak ada kawan langsung, tak ada partner langsung, bila dah kerja pun kita suka ni, Allah mudah sangat dah bah. Ini Allah, tak ada ke yang lain. Allah berapa kali holo baru boleh alasan. Baru cari sendirilah. Baru cari. Alhamdulillah. Ada susah. Mudah sangat dah. Tak cukup ke doktor dalam rumah kita ni, tak cukup ke engineer dalam rumah kita ni. Tak ada ke ustazah. Macam lah. So benda-benda macam inilah yang kita hadapi apabila kadang-kadang bila dia tak ada partner tu dia susah juga.
Jadi sebab itu ambillah tengah-tengah di antara itu insya-Allah kan. So, siapa dia cinta dia, aulawiyat dia, prioritas dia, rutin hidup harian dia, pekerjaan dia, kekayaan dia, perbelanjaan dia, perbualan, aktiviti, hubungan, hiburan, reaksi Allah Akbar, rekreasi kita, tetamu kita siapa? Semuanya jangan terpisah daripada dakwah. Allah Akbar. Jadi anak kita tengok benda ni semuanya. Dia belajar daripada benda ni. Sekolah di rumah kita insya-Allah kan. Ya. Hadaf ini tak payahlah. So kalau kita nak sebut pun sikit-sikit lah dengan saya, maknanya membentuk keluarga dakwah ni maknanya satu, hidup rasa tanggungjawab, memantapkan maknanya pengetahuan tentang dakwah, membina maknanya sifat-sifat kompetensi dia, kemudian seterusnya maknanya membangun bakat-bakat yang ada pada dia, dan seterusnya insya-Allah memantapkan ilmu syariah, seterusnya maknanya membangun maknanya fikrah dia sendiri. So itulah dia insya-Allah rasa kemahiran-kemahiran maknanya kemasyarakatan, komunikasi, orang lain, adab, kelab-kelab maknanya kebal mungkar. Ini pun kena ambil tahu benar-benar. Kebal mungkar, yakni memahami keburukan maksiat, mengumumkan contoh-contoh ideal para sahabat, pengurusan masa. Ini juga pengurusan masa kita kena latih daripada awal lagi. Menghormati masa, bijak menggunakan masa, kemahiran menepati masa. Allahu Akbar. Ana kadang-kadang kecewalah. Ana cakap macam tu ya. Ana kecewa sangat dengan kita punya jemaah. Kemana-mana anda pergi, selalulah pergi ke Ipoh, pergi ke mana. Ana kalau dengan Ana dulu dengan Borah dengan jalan, dengan Zaid dengan jalan, dia geng-geng yang Ana suka jalan lah kan. Pergi Ipoh, masuk jabat, tak ada orang lagi. Tapi biasanya Borah tu dia ada kunci jabat mana-mana. Biasanya dia pegang. Dia kami baik masuk dalam tu, cuci, sapu dulu, bersihkan dewan, bersihkan tu, susun kursi. Lepas tu barulah seorang main, dua main, setengah jam, tak boleh start program lagi. Macam hari ni pun macam tu kan. Apa yang menghalang antum? Cuba tanya diri antum sendiri. Bangun pukul berapa tadi? Kalau kita tahajud, kita sembahyang dah bangun pukul 5 atau 5:30 kita sembahyang tahajud sampai subuh. Masak, Ana sempat masak ni tadi. Ana makan sini supaya makan sikit. Juga Ana dah penuh. Siap dah. Kenapa dah siap? Masak sendiri, tak ada masalah, tak kedai. Kebetulan lah 2 mulut je dengan Ustazah kan. Tapi kalau 2 mulut kan, kedai je lah. Tak, masak sendiri juga. So, datang sini awal. Ustazah tunggu orang driver pergi ambil dia, pergi tempat lain ceramah. Anak tunggu orang yang tahu kawasan ini, Afi Syarif. Mujur ada dia, cepat nak sampai kat sini. Kami sampai lebih awal pada korang. Kami lebih jauh pada korang. Apa yang menghalang korang? Mission kain. Kenapa semalam tak mission? Mission tu kau suruh dia buat kerja, dia kerja sendiri kan? Siang hari kau berjumpa. Atur masa yang baik. Anak-anak pelik lah tak? Kenapa tak boleh on time? Anak pernah ajar pelajar daripada di Universiti Malaya. Program pukul 9. Biasanya anak 15 minit sebelum program anak dah sampai. Kalau tak, setengah jam. 15 minit biasanya dah sampai. Yang itu dah sampai setengah jam. Tunggu-tunggu tak ada. Tunggu-tunggu tak ada. Pukul 9, kalau orang tak ada juga. 9 suku tak ada, 9:30 dah balik. Maknanya dah sudah tunggu 1 jam dah tunggu. 9:30 dah balik. Balik lah, start kereta balik. Balik daripada UM ke Keramat. Lalu tak telefon. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz lupa ke program? Aku tak lupa. Ustaz. Ustaz kat mana? Anak kat rumah. Oh Ustaz, aku dah sampai. Aku dah tunggu setengah 1 jam. Korang tak ada, aku balik. Allah Ustaz, macam mana? Alah Ustaz, Anda tak pergi dah. Anda dah balik. Allah Ustaz, macam mana? Macam mana? Aku dah balik. Anda tak pergi dah. Allah Ustaz, Allah Ustaz. Satu orang nak pergi mesyuarat jawab PAS. Jadi mesyuarat pukul 9. 8:30 dia sampai. Sampai tu ketuk pejabat, bawa dia angkat bantal. Hantar kamu rumah mata. Dia tidur kat pejabat atas. Oh itu. Dia lepas main subuh, dia tidur. Husnuzan ni. Esok dia tunggu. Dia masa 9:30 tak ada. 5 tak ada. Start kita balik. Sampai tengah jalan, jumpa dengan seorang pembimbing PAS. Tak nak sebut nama siapa. Ustaz,
Apa ni? Anak nak balik dah. Oh Ustaz, kita nak mesyuarat ni. Mesyuarat apa? Pukul 9. Sekarang apa? Pukul 10. Anak nak balik. Oh ya, tunggulah Ustaz. Tak, anak kita mesyuarat pukul 9. You datang pukul 10. Anak nak balik. Balik terus. Sini kita main dalam negara. Dia kata, sini kau nak main dalam negara. Satu cabaran pada tu. Tepati masa. Macam mana kita nak datang pukul 9 program suku, jam sebelum program kita dah ada. Pukul 9 program, tak apa, pukul 9 program lambat lagi, waktu tak ada orang ni. Sampai bila kita budaya ni? So insyaAllah, okay? Jangan marah je Ustaz. Tak marah, sayang. Okay, insyaAllah, menguruskan masa dan sebagainya. Alhamdulillah, rasa sekian, Alhamdulillah. So,